Sari Types. Ya ke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana setia bersama kami dalam program eksklusif bersama Syarid. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan perayaan Deepavali yang disambut baru-baru ini, malam ini kami membawakan satu episod khas di mana kita membawa seorang dialah orang kata apa, usahawan, dialah pelakon, dialah modeling, dialah macam-macam. Orangnya di sebelah kanan saya adalah Cik BK Nai. Terima kasih kerana sudah hadir. Selamat Hari Deepavali Cik BK. Terima kasih. Sihat kan? Sihat. Okey. Mungkin ada yang macam pernah tengok lah Cik ni. Betul lah tu. Beliau adalah seorang pelakon, pernah berlakon dalam filem Ratu kira-kira 12 tahun lepas di Pawagam. Mungkin dah lama lah tak tengok orangnya, dan malam ini, tapi bukan kita nak cerita pasal filem tu lah, kerana ada benda lebih menarik yang Cik BK nak bercerita. Okey, untuk permulaannya, mukadimahnya Cik BK, lama dah kita tak dengar Cik BK ni mana pergi kan. Mungkin ada orang yang masih kenal lagi. Okey, basically untuk permulaannya, mukadimahnya Cik BK, lama dah kita tak dengar Cik BK ni mana pergi kan. Mungkin ada orang yang masih kenal lagi. Okey, basically siapakah BK Naya? Silakan. Okey, terima kasih. Ya. BK Naya. Introduction dah bagi dah. Berlakon dulu, pernah jadi peguam dulu, apa semua kan. Tapi dalam masa bergiat berlakon tu, masa tu ada lagi cita-cita besar lagi kan. So masa tu saya nak buka bisnes sendiri. So bila plan nak buka bisnes sendiri, 11 tahun yang lepas saya buka company saya, nama BK Naya Resources. Company yang fokus dalam training and development dan juga event. So event tu bukan event management untuk apa macam orang kata parti-parti, bukan macam tu. So saya fokus event management adalah event sendiri. Maksudnya event yang branding sendiri. So saya pernah buat Miss Sari Malaysia, World Sari Day, dan baru-baru ni Navarasa Fashion Showcase. Itu Navarasa tu yang kita nak cerita. Daripada seorang student undang-undang di UKM, macam mana boleh involve dalam modeling, boleh involve dalam acting apa semua, bagaimana segalanya bermula? Okey. Pertama kali saya daripada keluarga background yang sangat-sangat strict lah. Maksudnya dalam family saya, you kena belajar, graduate, you kerja. Lepas tu that means you kena kerja yang professional lah. You jadi lawyer, doktor, engineer, macam tu. So parents pun very strict lah. So sebab tu belajar undang-undang. Tapi kita ni kadang-kadang tak boleh duduk diam kan. Kita nak mencuba banyak benda. Lepas tu kadang-kadang I rasa macam, we are creative ni. Kita ni orang kreatif ni. Kita kena tunjuk kita punya creativity somewhere and all that kan. So somehow masa tu modeling macam mana saya masuk tu, masa tu still belajar. So kawan-kawan ajak. Dulu I tak tahu zaman sekarang macam mana, tapi macam 17 years ago masa tu dia ada agency modeling. And then you kena berdaftar, lepas tu diorang akan carikan you job, you kena pergi casting apa semua. So pergilah join. Bila ajak-ajak tu macam tak nak lah, takut parents tahu kan. Tapi kita nak cuba juga. So cuba tengok, kita cakap okey lah, kita try dulu. Tak adalah masa tu rasa macam cantik sangat ke apa. Tak ada, kita just nak cuba je. Bila nak ikut kawan-kawan. Ikut kawan-kawan. Ada juga duit poket. Tapi yang malangnya yang kawan-kawan semua tak dapat apa-apa lah. Sekali yang mengikut yang mengikut ni pula over pula kan. So daripada situ start buat TV commercial, buat modeling apa semua. Tapi takut juga. Sebab I takut kalau parents I tahu, nanti mestilah I kena marah kan. Takut dia tak nak, dia tak belajar. Dia tak lagi apa semua. So bila saya masuk Ratu Cantik, bila buat TV commercial apa semua tu, saya menyorok-nyorok lah buat. Tapi
saya rasa macam nasib baiklah masa tu tak ada social media sangat. Kalau ada TikTok ke apa ke masa tu memang saya kantoi lah. Sebab parents pun pakai TikTok sekarang kan. Tapi pernah lah macam banyak TV komersial yang keluar kat TV tu, saya terpaksa lah cerita kat mak saya. Saya kata saya dah buat macam ni apa semua kan. So kira my mother tu kira middle person lah. Dia kena cover dengan my dad. Sebab untuk my dad, I hantar you pergi belajar, you belajar. You dah belajar, you dah graduate, you pergi kerja macam tu. Tapi itulah kita nak mencuba banyak benda kan. So I buat modelling, so I pula fortunate enough I dapat banyak job masa tu. Okay. So dapat banyak job. Lepas tu movie pula masa tu, yang movie pertama pun nama Ratu. Memang cerita dalam movie tu pasal gadis-gadis cantik yang masuk Ratu Cantik lah. So masa tu saya ada menang. Masa tu baru menang pageant masa tu. Keluar kat paper apa semua. So masa tu adalah diorang contact agent, contact macam tu. Tapi tuan-tuan, kita malam ni bukan nak cerita sangat pasal tu. Tapi ini dia punya mukadimah introduction. Sebab orang tengok siapa yang cantik dengan Syahrir malam ni. So itulah dia punya mukadimahnya. Baik, yang kita nak fokus malam ini adalah bagaimana daripada seorang ratu cantik, daripada seorang pelakon boleh mencuburi bidang perniagaan. Inilah kerana malam ni kita nak korek-korek sikit apakah rahsia kejayaan ataupun bagaimana daripada satu bidang yang orang kata yang asing mencuburi bidang perniagaan bukan mudah. Betul. Okey, macam mana pula daripada bidang modeling, ratu cantik apa semua ni boleh terfikir untuk mencuburi bidang perniagaan dengan lebih serius? Masa saya kecil-kecil dulu, saya dah, kita ada macam kita punya impian, kita dah terbayang-bayang kalau kita dah besar nanti macam mana apa semua. Saya selalu terbayang-bayang saya nak buat something on my own. Saya nak buat something sendiri. Macam I kena ada my own branding, benda tu. Tapi kita young kan, masa teenager dah fikir benda ni, tapi tak tahu nak start daripada mana apa semua. So kita ikut follow the flow. Parents kata pergi belajar law apa semua, kita follow the flow. Tapi masa saya practice tu pun, saya rasa macam saya tak happy. Saya kata saya nak buat something different. Itu yang bila dapat offer buat modelling, dapat buat berlakon. Saya masa berlakon tu, bila start berlakon, saya ada juga kerja kat studio. Saya jadi coordinating manager dalam industri entertainment jugalah. That means kerja dekat studio production. So buat coordination management, manager lah masa tu. So dalam tu pun belajar juga macam mana the industry and all that. So nak cuba macam mana apa yang lain. Tapi dalam kepala ni kita must do something on our own. Tapi memang minat nak buat event sendiri apa semua. So that is when along the way I kata I need to do something on my own. I start company BKNI Resources. I start dengan training and development dulu. So untuk corporate lah. So I rasa I ni ada sebahagian saya ni yang sangat serius kan, law background kan. Kadang-kadang orang pun cakap orang law ni semua very square. Dia kata dia go by book. Dia kita ada procedure kan. So kadang-kadang ada seriousness dia. So okay lah. So bila dah start training and development, dah okay, ongoing, dah settle sikit, saya kata saya nak buat event ni sebenarnya. Sebab event pula is the fun part of it. Okay, I nak serious tapi I nak fun juga. So masa tu lah I buat banyak event sebenarnya sebelum tahun ni. Kita orang ada my company ada buat satu event called Women of Essence. From 2019 up to 2021 kita jalankan program tu. Women of Essence basically program untuk wanita. Program motivasi apa semua. Dia every month. Dia macam CSR. Dia setiap bulan. So kita akan jalankan program tu untuk bagi motivasi kat wanita-wanita kat luar sana nak jadi ahli perniagaan apa semua. Program macam tu pun pernah buat. Miss Sari Malaysia I pernah organize sendiri dah 2 tahun, 2019 dengan 2021 saya co-organize dengan another organizer. Kita buat satu competition sari. Tapi kita open to everybody in Malaysia masa tu sebab dia came under MOTEC juga, under cultural. So bila under cultural MOTEC, dia kira program Malaysia. So kena ada participant Indian, Malay, Chinese apa, semua pakai sari. Tapi competition lah. Itu tahun bila tu? 2019 dengan 2021. Okay. So that 2 tahun tu. Dan lepas tu saya plan, saya kata saya nak
lagi besar, lagi significant. So that's when kita buat event tahun ni pula. In March kita buat World Sari Day Malaysia. World Sari Day Malaysia. Malaysia. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Baik, terima kasih. Kita kembali sekali lagi. Dan tadi sebelum kita berehat, kita Cik BK ada menyentuh mengenai World Sari Day yang dianjurkan oleh syarikat beliau lah. Okey, boleh ceritakan sikit apa yang dimaksudkan dengan World Sari Day tu? Okay, so World Sari Day ni kali pertama celebratekan di Malaysia masa bulan Mac hari tu. Okey. So World Sari Day dia adalah satu celebration internationally every 23rd of December. Okay, so maksudnya kita akan meraihkan tekstil sari, pemakaian sari, apa semua. Tapi dia international, tapi dia tak famous sangat. Maksudnya adalah dekat India diorang ada buat apa semua. Ada World Sari Day. Ada World Sari Day. Dia macam World Cancer Day apa semua. Dia ada World Sari Day. Tahu ada Sari Day World ni. Okey. So syarikat saya masa bulan March tu basically kita ni lah yang first time kita buat dekat Malaysia, celebratekan World Sari Day Malaysia, and masa tu kita buat in conjunction of World Syndrome Down juga, World Syndrome Down Day. So macam mana kita berconjunction dengan diorang adalah Down Syndrome adalah model kita opening untuk sari. Oh. Yes. Okey. Opening sari masa tu, opening program tu, model-model semua pakai sari adalah Down Syndrome. Okey. So kenapa ada juga yang tanya kenapa model-model Down syndrome? So maksudnya kita ada 60 model, 10 adalah Down syndrome. So saya kata sebab saya ni ahli perniagaan. So ahli perniagaan maksudnya kita kena createkan platform untuk orang berniaga, untuk career apa semua. So untuk Down syndrome, modeling adalah satu career juga. Kalau diorang nak jadikan as a career. Dekat US, Down syndrome, you boleh kerja dekat cafe, you boleh jadi model, you boleh kita designer pun ada dekat US, Down syndrome. Tapi kita kat Malaysia, kita konservatif sikit. So I createkan platform tu so that kita ada model-model yang Down syndrome pun boleh buat modeling. So I nak tunjuk, okay, diorang pun boleh buat modeling juga masa tu. So diorang lah opening model sari masa tu. Berapa hari tu buat tu? Satu hari? Satu hari je. Kita punya preparation lama lah. Biasalah event kan preparation lama. Tapi show satu hari. Satu hari. So ada rehearsal, ada apa. Semua design-design terbaru sari. Masa World Sari Day kita pakai purely sari-sari daripada India. Oh, okey. Sari sahaja. Dia tak ada mixture apa-apa daripada, maksudnya tak ada elemen-elemen apa-apa. Dia just sari sahaja. Yang original je lah. Original lah. Cuma apa highlight yang kita tunjuk masa World Sari Day tu adalah World Sari Day Malaysia masa tu, sebab actually orang tak perasan yang India ni actually very big. Betul. So kita ada South, kita ada North, kita ada Middle. India. India is very big. Ya, kita tahu. Maknanya sari pun berbeza-beza. Yes. So India ni every state sari adalah different textile,
different texture, different pattern, different way of draping. Dia ada cara lilitan dia yang berlainan. Dia punya, okay, so kat Malaysia banyak sari yang kita tengok yang macam kat Brickfield, dekat Klang, apa semua tu, itu adalah sari-sari daripada South. And dia ada fokus dekat satu sahaja dia punya state, Tamil Nadu. Yang Malaysia, komuniti di India di Malaysia ni banyak fokus influence daripada sana. Daripada sana. Okay, so banyak sari yang kita import ke Malaysia pun daripada satu state tu sahaja. Alright, so I pula community Indian yang bergelar Malayali. So kita punya state sama pula dengan Malayalam sama. Malayalam. So kita orang actually Kerala. So kalau Kerala, kita ada sari kita sendiri juga sebenarnya. Oh, ceritanya. So kita orang punya sari pula yang Malayali, kita hanya pakai warna putih, border warna gold. So kalau you expert sari sikit, kalau you tengok je you tahu, oh ni sari Malayali. And then every state dia ada sari dia sendiri. So kalau kita tengok cerita Hindustan, kadang-kadang dia boleh, you boleh agak-agak lah, kalau you are expert kan, you boleh agak-agak this sari is from which state of India. Tengok macam sama je kan. Dia macam sama, tapi dia punya border lain, dia punya cara dia punya cara pattern dia lain. So kadang-kadang ada juga sari, jarang lah kita tengok kat Malaysia. Kita tengok sari tiba-tiba ada storyline. Sari tu ada storyline. Kalau sari yang ada storyline tu, it's not from South. Dia different part of India. Memang that state tu, India, dia akan buat sari yang selalu ada storyline. Yang kalau belah north pula, belah atas pula sari dia macam mana? Lain-lain, semua beza. Semua sari berbeza-beza. Dia punya material beza, texture dia beza, textile dia beza, border dia. Kan kita ada border sari kan. Bila you tengok border pun you boleh agak sari tu daripada mana. So, in general, kita ada more than 100 types of sari draping and sari types. Gaya ke? Ya. 100 lebih. 100 lebih. Tapi masa World Sari Day hari tu, World Sari Day Malaysia, kita manage to show 30 state punya sari. State di Malaysia. State. Di sana. So you bawa orang sana lah. Okay, kita collaborate dengan High Commissioner of India. High Commissioner of India. Dan under High Commissioner of India, dia orang ada satu persatuan called Bharat Club. So Bharat Club ni adalah expert-expert daripada India yang base dekat Malaysia, bekerja kat Malaysia lah. Professional daripada sana. So they are all from all over India. So kita collaborate dengan diorang lah, sebab sari yang traditional macam tu kat Malaysian pun tak ada, sebab kita semua dah 4-5 generation kat Malaysia kan. So diorang yang buat. Maknanya masyarakat India kat sini pun mungkin tak tahu juga. Mungkin ada ramai yang tak tahu. So masa audience yang ada masa tu, of course saya kata saya nak bagi exposure to Malaysian. So Malaysian maksudnya semua orang, Indian, Malay, Chinese, Indians pun tak tahu. Indian pun tak, bukan semua orang tak tahu. Most of them tak aware about it. So kita tunjuk 30 different sari, tunjuk map dekat masa fashion show tu. Masa fashion show berjalan tu ada map kat belakang, tunjuk okay, state ni apa sari dia, ni state ni apa sari dia. Cara pemakaian pun lain. Cara lilitan dia pun lain. Sebab tu kalau you tengok cerita Devdas kan, okay, ni cerita yang paling famous, mesti orang semua orang tahu. You tengok cara sari dia lain. Dia bukan sari tu daripada sini, dia sari tu daripada bawah. Kalau you tengok Aishwarya Rai dengan Manjuri Dixit pakai sari tu. Sebab yang tu basically cerita tu based in a different part of India. Macam mana sambutan World Sari Day yang buat tu? Okay, sambutan World Sari Day was sambutan macam mana? Kita dapat very good response, because dia partly fashion, partly charity. So of course on the charity part, basically orang yang datang support adalah pelbagai background lah. Ada yang nak support charity, ada yang nak support the art and culture, ada yang nak support the modelling industry, the fashion. So kita ada a big group of people, tapi semua ada diorang punya preference sendiri. So in a way I kata it is successful because tak kira lah you nak support apa, tapi everybody came together. Everybody came together. Kita buat dekat Menara Tun Abdul Razak, dekat yang Menara Bank Rakyat tu, Dewan Tun Abdul Razak. So we had about 350 packs dalam hall, termasuk dancer, termasuk model, apa semua. Dekat dua hall je dah 150 people yang participant dalam event tu.
So it was a very successful event sebab dia adalah eye opener untuk semua orang. Betul. Sebab dia educational. Saya pun baru tahu ni. Ada 100 lebih sehari rupanya. So maksudnya kita bukan just buat fashion show sahaja. Dia fashion show yang educational. Ya. Maksudnya you dapat certain knowledge, you dapat information. You okay cantik, okay kita tengok fashion show cantik apa semua, tapi berinformasi lah. Kalau kita boleh sentuh sikit lah, bila dah bercakap pasal sari ni kan, terutama di kita ni masyarakat macam orang Melayu lah. Apa itu sari sebenarnya? Kalau boleh cerita sikit. Yelah, kita hanya tengok je lah. Kan, Okey, tapi apa maksud sari sebenarnya? Okay, sari ni basically dia adalah satu attire yang paling lama dekat India lah. Okey. Kita kan pakaian-pakaian ni sebenarnya ada sejarah dia. Kalau ikutkan sejarah, sari ni satu daripada pakaian yang paling lama dalam sejarah. Okey. So kalau ikutkan traditional way of India dulu, that means like beribu-ribu tahun yang dulu, tak ada blouse, tak ada inner skirt apa semua. Dia ada cara pemakaian dia yang mana dia boleh lilit tu memang you tutup. Tak ada seksi. Yang seksi tu semua sekarang je, sari ni. Kalau ikutkan betul-betul tradisional yang beribu tahun dulu tu, tak ada blouse pun dia akan lilitkan benda tu, dia akan tutup semua. Okay. Dia adalah satu pakaian yang paling lama yang dalam history lah. That means daripada India kan. Okay, Cik BK sendiri. Kenapa minat? Memang kat rumah pakai sari kan? Saya minat sari sebab saya rasa sebab saya dancer dulu. Saya Indian classical dancer. Dancer juga, macam-macam. Okey, tu yang minat sari tu. So, saya bukan sahaja saya rasa saya in general saya suka cultural. Okey. Cultural thing. So dulu masa kecil-kecil dulu Indian classical dancer, then saya daripada Johor. Saya daripada Johor ni kat sekolah ni kita semua kena belajar zapin, tapi ada pilihan. So saya dalam kelab zapin juga. So memang dah suka menari kan. Campak je lah, nak menari apa pun boleh je. Baik tak ada muzik. Kalau tak saya suruh menari. Okay, so kita buat I juga buat tarian zapin apa semua. So saya suka cultural. Kalau ikutkan, kalau tanya, bukan sari saja saya suka. Macam hari ni saya pakai batik. Okay. Balik pada sari ni. Sari ni kalau pakaian biasa ke atau seremonial ke, atau bila nak pergi jalan je, dia macam mana Sari ni dia ada banyak-banyak kategori dia punya tekstil dia. So kita ada sari yang kita boleh buat daripada benang emas, benang silver. Dia punya range harga boleh cecah sampai 10,000, 20,000 sari macam tu pun ada. Tapi sari yang very modest, RM50, RM100 pun ada. So dia basically macam ni. Kalau kata you nak pergi kerja, you boleh beli sari cotton. You nak pergi function, bolehlah beli sari organza, apa semua, dia atas sikit. Nak kahwin bride, dia akan cari sari yang very high on the hierarchy, maksudnya sari yang bertenun. Bertenun pakai benang emas apa semua, 1,000 lebih, 2,000 lebih, 3,000, macam tu. So you boleh kalau pilih. duduk kat rumah lain pula. Duduk kat rumah lain pula. Tapi kat rumah I rasa dekat Malaysia tak ada. Tak ada. Dia tak kat rumah saya je tak pakai tadi dah. I rasa Itu nak tahu tu. Dulu ada kot masa macam maksudnya zaman-zaman nenek ke apa. Tapi sekarang makin moden. Sekarang makin moden. Sebab tu kita kena modernize juga sari ni sebenarnya bagi young generation, bagi minat kat diorang tu. Okey. Lanjutan daripada World Sari Day ni pula. Lanjutan daripada World Sari Day. So yang World Sari Day Mac 19 tahun ni. Lanjutannya kita buat bulan lepas kita buat satu fashion showcase called Navarasa Heritage Fashion Showcase. Navarasa Heritage Fashion Showcase. Navarasa. Okey, kita kembali selepas ini.
Baik, kita kembali bersama Cik BK Naya. Betul, Naya. Okay. Alright, tadi kita dah sembang tentang sejarah Cik BK Naya sendiri. Kemudian kita sentuh mengenai sari. Kita dah tahu rupanya sari ni ada macam-macam, 100 lebih. Betul. Kemudian ada World Sari Day lagi. Saya baru malam ni saya baru tahu ada World Sari Day. Dan ini kita masuk ke part yang paling best ni, iaitu Navarasa Heritage Fashion Showcase. Fashion Showcase yang dianjurkan baru-baru ni bila Oktober 14. pada 14 Oktober lalu sudah berlangsung satu orang kata satu pertunjukan fashion lah. Betul. Sebenarnya bila saya Google apa semua, dia mendapat sambutan yang sangat hebat keluar dalam media masa apa semua. So malam ini kita bawa orang yang bertanggungjawab di balik Navarasa Heritage Fashion Showcase. Fashion Show. Okey. Ceritakan. Navarasa Fashion Showcase macam mana inspired dia adalah Navarasa, maksudnya Nava dalam Sanskrit maksudnya 9. 9 Nava. Nava tu maksudnya 9. Rasa macam kita rasa. Taste, rasa, perasaan. Rasa ni kita boleh cakap macam mana? Feeling, emotion ni, apa yang kita rasa. So 9 rasa. Maksudnya I kaitkan dalam fashion. Maksudnya kita ada 9 emotion. Kita ada anger, love. Oh, ada 9 Anger, kita punya main adalah 9. Oh, iya ke? So kenapa I tahu benda ni? Sebab bila kita dancer, basic dancer ni, sebab tu kalau you tengok dancer semua, expression diorang pandai. Sebab bila you belajar dancing, kita akan belajar expression dulu. Kalau you tengok dancer kat Bali apa semua kan, diorang punya expression, kejap happy, kejap ni, kejap you cakap, berubah mata. So basic dancers akan belajar 9 emosi. Okay. So I kata 9 emosi ni kalau kita kaitkan dengan fashion macam mana? So emotion meet fashion. Emotion meet fashion. So emosi ni sebenarnya dia berkaitan dengan colour tau. Okay. Kalau kita marah, kita cakap colour apa? Colour merah. Kalau love, maybe pink. Kalau kita happy, blue, macam tu. So emotion meet colours. So I nak buat satu fashion show yang menunjukkan pelbagai emosi, pelbagai colour, tapi also pelbagai material, textile, apa semua. Tapi saya nak something yang macam very cultural, yang berkaitan heritage, sebab saya memang suka benda-benda yang bercultural apa semua. Tapi saya nak something Malaysian juga. Sebab macam I cerita tadi, kita semua dah Malaysian. Siapa-siapalah, we are all very Malaysian. Kita dah inklusif, bukan eksklusif. Eksklusif, we are Malaysian. Kita dah tak ada something yang different luar daripada itu. We are all Malaysian. So I want to do something Malaysian. So I kata, apa kata kita buat fashion show warisan yang berkaitan Malaysia, yang Malaysian punya textile. Sebab bila I selalu fikir kan, bila I fikir turis datang Malaysia kan kadang-kadang kita buat street interview apa semua kan. So what's what is interesting about Malaysia? What do you remember about Malaysia after the whole trip? Balik-balik cakap pasal makanan. Yelah. Nasi lemak, teh tarik, roti canai. Makanan je. Tapi tak ada pula orang cakap pasal songket ke, batik ke, Malaysian. We have Malaysian silk juga. Tak ada pula cerita yang tu. Sebab itu adalah kita punya Malaysian identity. So, I kata, I nak buat something yang Malaysian identity ni. Tapi kita kena ada inspirasi. Nak buat kebaya, orang dah buat kebaya. Baju kurung semua dah buat. Chongsam pun orang dah start buat dah. Ada pakai material batik apa semua. So saya kata, apa kata kalau kita buat sari inspiration? Siapalah tak suka Bollywood kan? Nak pergi wedding apa semua, kita nak team Bollywood kan, nak fikir-fikir macam mana kita nak cari material, nak ni. So I cakap, apa kata kalau kita buat something very Malaysian sari? Kita tak ada Malaysian sari. Kita ada Malaysian baju yang lain-lain, tapi kita tak ada Malaysian sari. So that's when I kata, let's do Malaysian sari. So I bincang dengan designer-designer, kita punya local designer. Dalam program kita ada 11 local designer. Saya kata, apa kata kita boleh keluar dengan looks sari inspired tapi pakai material Malaysia. That means kita akan tunjukkan dekat audience kita punya Malaysian sari. So okay lah, I sebenarnya wanted 100 looks. Okay, daripada 11 designer, tapi kita dapat 77 look. Maksudnya kita dapat 77 sari Malaysia. Yang apa maksudnya,
pakaian tu berinspirasikan sari. Ada motif sari. Yes. Dia inspirasikan sari. Maksudnya adalah shawl, ada pleats, apa semua. Tapi dia ready to wear. Okey. Dia ready to wear. Tapi pakaian material adalah material Malaysia. Pakai songket, pakai batik, pakai Malaysian silk. Yeah. So macam saya sendiri pun masa event tu saya pakai full songket. Saya pakai full songket, tapi dia ada mix element, ada mix samping, ada mix ada elemen sari. So dia ada elemen Melayu dengan Indian campur sekali. Malaysian lah tu. Itu yang terhasilnya Nawarasa tu. Nawarasa tu. So Berapa? 77 fashion. 77 looks. Maksudnya 77 looks. Okay. 77 Yang outfit. didesign oleh berapa designer tadi? 11. 11 semua lokal. Semua local designers. Semua lokal. Yes. Saya difahamkan bukan sekadar fashion show juga, ada workshop sekali. Betul Betul. So maksudnya apa yang kita plan ni sebab kita kena belajar juga pasal sebab songket dengan batik adalah tekstil warisan. So kita kena belajar, kena ada exposure tentang tu. So walaupun saya yang organize pun, saya banyak buat research apa semua, belajar apa semua. So what we did, kita buat workshop untuk 2 hari. Kita panggil industry player. Workshop batik masa tu dijalankan oleh Encik Munir. Dia adalah fashion designer. Umur dia 76 tahun. Dia adalah seorang pembatik dan fashion designer for the past 40 years plus. Okay. So baju-baju dia semua yang dia buat, dia akan blok sendiri atau dia akan canting sendiri. Okay. So dia memang orang yang lama dalam industri. So dia datang, audience adalah kita punya team, siapa, and then student designer especially. So kita I punya aim, I kata student designers kena belajar pasal kain-kain warisan ni, sebab diorang lah the next generation yang akan hasilkan baju-baju apa semua kan. And then kena create excitement untuk diorang, sebab kadang-kadang I tengok yang muda sangat, kalau you bagi dia batik je, dia nak just pakai as a kain pun dia rasa boring benda tu. So dia kena inovatif kan. So motif kita orang adalah untuk diorang belajar pasal background, sejarah kain dia, macam mana kain ni datang dari mana, macam mana nak bezakan batik ni bukan daripada Malaysia je. Batik daripada kita punya neighbouring country pun ada batik juga, tapi macam mana you nak bezakan. So diorang belajarlah semua tu. Dengan kita sekali yang tua-tua semua belajar. Kita belajar sebab it is important. Itu penting untuk kita untuk knowledge juga kan. So kita semua belajar. So lepas workshop tu diorang hasilkan lah diorang punya fashion tu satu hal. Tetapi macam mana nak make sure bahawa ia dipakai, maknanya untuk commercialize kan benda tu. Betul. Itu pula macam mana pula tu? So bila kita tunjuk design-design masa showcase tu kan, kita ada 77 look. So most designers diorang jual online. You boleh tempah. Macam yang Cik Munir yang I cerita ni, kain pun you boleh customize dengan dia. You boleh customize kain apa semua, ataupun you dah ada kain, you boleh je bagi kat diorang untuk menjahit. Sebab kadang-kadang kita takut, kita dengar designer ni, alamak takutlah designer, mahal ni. Tak, kadang-kadang very reasonable. Especially kain-kain warisan macam ni kan, diorang buat fashion daripada kain-kain warisan, very reasonable. Sebab kalau let's say lah raya pun berapa ribu kita dah spend kain je kan. Kita spend kain, spend menjahit. Respon yang diterima daripada Nawarasa ni, I have to say I tipu lah kalau I kata respon was not good kan. Kalau Google je semua keluar. Betul. Saya tengok, saya tag Nawarasa je, wui banyak je. You tag Nawarasa je atau nama syarikat, memang berduyun-duyun respon dia. Post social media, media punya write up apa semua. Sebab kita lah kena angkatkan kain daripada siapa lagi kan. So walaupun saya yang initiate, tapi yelah, semua orang kena support lah untuk mengangkatkan dia sekali. So saya ada mention dalam speech saya kata saya nak bawa benda ni ke UNESCO. So kalau kita nak bawa ke UNESCO, dia as separate entity dah sampai. Maksudnya songket Malaysia, batik Malaysia, sari daripada India, sari. Tapi Malaysian sari belum lagi. So itu saya kata saya nak bawa benda ni ke UNESCO. As a Malaysian sari, itu produk Malaysia lah. So maksudnya next time Hari Merdeka apa semua, kita
pakai semua Malaysian. betul. Batik Chongsam, baju kurung pakai batik atau songket, sari pakai batik songket. World Sari Day dah berasa. What's next? Ni benda dah berjaya ni. Mula menjadi Yes. sebutan. Market dah mula bercakap ni. Bikin Naya. Sari kan bayang bikin Naya. Okay, what's next? Okay. Next adalah of course kita start daripada Malaysia dulu. Okay. Kita buat exposure daripada Malaysia tapi kita kena bawa keluar juga. Mesti. Kita tak nak jadi jago kampung. Kita tak nak jadi jago kampung. So of course fashion show tu saya nak bawa fashion, adalah fashion show banyak daripada Malaysia, dah keluar daripada Malaysia kan. Tapi saya kata saya terbayang-bayang buat fashion show batik ni bawa Eiffel Tower tu. Sebab biasanya Eiffel Tower ni dia high fashion show kan. Ya. Kita kena buat kita punya warisan, kain-kain warisan daripada busana muslimah pun boleh pakai benda motif sari kan. Betul. So, dia bila dia warisan dia modest. Dia modest fashion, dia bukan sexy fashion apa semua, dia modest fashion. So of course saya nak keluar daripada country untuk buat fashion show tu. Tapi saya ada sedikit plan untuk tahun depan juga. Saya nak explore lagi mendalam, nak pergi jumpa pembatik penenun yang memang betul-betul yang dekat pendalaman, yang betul belum dapat exposure lagi, yang masih diorang still ni lah dekat zone mereka sahaja kan, dia tak keluar lagi. So kita nak buat workshop ke apa ke, kalau kita ke sana kita punya knowledge akan lagi berkembang daripada diorang, sebab diorang from generation to generation saya pernah tengok dokumentari even dekat Malaysia ni, penenun dengan pembatik ni semua yang base dekat kita punya Kelantan, Terengganu, diorang generation to generation. Betul. Bukan tiba-tiba generation ni je yang nak jadi pembatik, tak boleh. Dia kena turun-menurun. Tapi bertunjangkan sari tadi lah. Bertunjangkan sari. Sebab even masa kita buat Navarasa hari tu, kita buat lengga. Kita ada macam-macam fashion. Kita ada lengga daripada batik. Kita ada sari. Macam-macam sari hari tu keluar daripada batik. Sari ready made. Baju-baju ready made. Lengga kan senang pakai kan. Skirt dengan baju. Macam-macam keluar hari tu. Okey, sebagai orang yang sampai orang kata macam taksub daripada sari ni kan, saya nak tahu daripada Bikis ni, apa menariknya sari di kacamata you ni, di mata you ni, apa yang menariknya sari? Okey. Dia apa-apa pakaian tradisional yang berkaitan dengan wanita, dia akan nampakkan wanita tu sangat feminin. Termasuk sari. Dia pakaian warisan lah. Sebelum saya cakap pasal sari, macam contohnya kebaya. Kebaya ni bila pakai you nampak macam alah sopan, nampak ayu. Dia automatic dia akan nampak very feminine. Same goes to sari. I rasa sari dia punya flow dia, dia very flowy kan. Dia very flowy apa semua. Dia akan nampakkan you very feminine. Dia nampak lah very ayu, sopan macam tu. So saya suka benda-benda macam tu bila nampakkan macam tu. Ada satu masalah saya. Ada setengah orang berpendapat terlampau banyak sangat ni campur kebaya lah, campur baju kurung lah, apa sari ni, dia akan menghilangkan keaslian sari tu. Macam apa orang kata apa, terlampau ni lah canggih sangat lah kan. Contohnya lah baju kurung kan, baju kurung campur elemen ni, dah hilang dah identiti baju kurung tu. Dalam hal ni Cik tak risau ke bahawa akan ada kritikan bahawa terlampau you dah buat macam-macam ni sampai hilang, dah tak nampak dah rupa sehari tu? Sebab I rasa kita kena terima evolution. So dalam sejarah pun kita punya ekonomi pun ada evolution. Betul. Negara pun ada evolution. So fashion pun sama. Kita how to say, kita safeguard dia punya warisan, tapi kita kena ikut generation punya evolution. So kalau kita kata kita nak stick to certain tradition sahaja, susah. Kita macam mana kita nak pujuk generasi baru? Kita kena ikut diorang juga. Maksudnya kita ikut diorang punya cita rasa juga, tapi at the same time kita memelihara juga kita punya warisan. Contemporary lah sikit. Yang konservatif sangat. So contemporary maksudnya kita still memelihara kita punya warisan dan tradition, tapi kita revolutionize benda tu
ikut keadaan. Ikut keadaan. Tak sia-sia belajar law. Alright, mungkin kata-kata terakhir lah sebagai pejuang sari di Malaysia ni. Okay. So kata-kata terakhir bukan sahaja sebagai pejuang sari, Okay. maksudnya pejuang sari dan juga pejuang kain warisan Malaysia iaitu batik dan songket. Saya akan bagi tahu ini adalah bukan perjuangan saya seorang atau kita sahaja. Ini adalah perjuangan Malaysian. So saya buat fashion show dan workshop ni semua as a Malaysian. So saya harap semua Malaysian kat luar sana juga akan menyokong dan akan be part of it. Maksudnya you part of it tu maksudnya kita buat satu contribution yang sikit pun dah cukup dah. Setitik punya contribution support pun dah cukup dah untuk kita memperjuangkan tradisional dan warisan kita. Jangan hanya lihat sari ni India saja. Yes. Kita sekarang kita satu Malaysia. Betul. Kan, Betul. Sari pun orang Melayu pun boleh pakai. Kan, orang Cina boleh pakai kan, dengan campuran tadi elemen-elemen tadi. Campuran-campuran Malaysia. Ya. So kita memperjuangkan sari Malaysia. Sari Malaysia. Yes. Kata-kata sempena Deepavali. Untuk pecinta sari dan juga orang kampung di luar sana. Silakan. Saya nak ucapkan selamat Hari Deepavali. Makanlah banyak-banyak. Kalau kat Malaysia ni kita kata jangan makan, susah pula. Kalau perayaan tu maksudnya makanlah. So makanlah banyak-banyak, tapi lepas perayaan tu diet lah. So makan carefully. Terasa aku. Makan carefully and then be healthy and then have a good holiday and have a good journey on the road, everyone. Sebab perayaan Malaysia ni untuk semua orang. Sebab itu yang kita perasan kan, kalau Chinese ni semua orang pun nak bercuti. Deepavali semua orang bercuti. So everybody out there, selamat Hari Deepavali dan selamat bercuti. Tapi tak komplit. Kita cakap Tamil sikit. Silakan. Okay. Ramai orang India tengok ni. Okay. I would like to wish all the Tamil audience out there Deepavali Nalvalthukal. Thank you very much. Tu dia. Terima kasih banyak Cik Biki Naya. Satu perbincangan yang sangat best. Terima kasih. Tak terasa masa berjalan. Kan? Kalau Suka tahu. bercakap macam mana? Cakap pun dengan orang ambil law. Kan? Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan pada tuan-tuan dan perempuan di sana, ingat sari, jangan hanya ingat India saja. Kita orang Malaysia. Kita Malaysia. Kan kita boleh improvekan lagi macam-macam cara. Macam tadi Cik Biki Naya kata, kita dia kena ada proses evolusi dia kat situ. Betul. Kan serupalah mana-mana pakaian pun, kebaya ke apa ke. Betul. Kita tak boleh lah hanya takat tu saja. Kan, sebab yang penting kita nak semua orang menghayati pakaian warisan kita. Tuan-tuan dan perempuan, selamat Hari Deepavali. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Many benefits